Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Hari ini kita nak sambung sikit saja tentang topik kepada keanggotaan koperasi. Kalau minggu lepas kita masuk tentang peranan dan tanggungjawab anggota lembaga, ada beberapa section yang saya skip berkenaan tentang keanggotaan. Jadi untuk minggu ni kita akan sambung sedikit berkenaan tentang keanggotaan koperasi. Nanti kalau ada rakan-rakan yang cuba masuk nanti awak tolong alert saya lah. Sekarang saya tak perasan. Boleh tolong bagi respon tak? Dengar ke suara saya? Dengar, madam. Dengar, madam. Dengar. Okay. Alright. Okay. Jadi untuk hari ini kita sambung sedikit tentang penubuhan subsidiary. Okay, penubuhan subsidiary. Pernah dengar tak perkataan subsidiary? Benar. Apa yang awak faham subsidiary? Anak-anak syarikat. Ya, anak syarikat. Jadi anak syarikat kita tubuhkan syarikat berdasarkan Akta Syarikat 1965 Company Act. Ya, tapi nak tubuh koperasi kita guna Akta Koperasi 1993. Walaupun kita tubuh koperasi tapi koperasi boleh juga menubuhkan subsidiary. Jadi kalau kita tengok section 2 seperti mana yang saya bagi tahu mention, section 2 ada berkenaan tentang tafsiran. Jadi kita tengok apa yang dikatakan tentang subsidiary as. Subsidiary artinya sesuatu koperasi, artinya sesuatu syarikat. Subsidiary sesuatu koperasi artinya suatu syarikat yang ditakrifkan dalam Akta Syarikat 1965 yang mana komposisi lembaga pengarahnya pengarah dalam subsidiary mestilah separuh adalah datang daripada koperasi dan juga modal share pun mestilah dipegang oleh koperasi. Itulah dinamakan subsidiary kepada koperasi. Maknanya koperasi ada pegang saham sama ada separuh ataupun lebih terhadap anak syarikat yang dia tubuhkan ataupun dia punya. Ya. Untuk section 19 berkenaan tentang penubuhan subsidiary, kita tengok section 19 Akta di muka surat 25. Tidak ada koperasi boleh membentuk, mempunyai, memperoleh atau menubuhkan sesuatu subsidiary atau anak syarikat kecuali kena dapat kelulusan bertulis daripada SKM. Bermakna koperasi kena dapatkan masuk dalam mesyuarat agung, kemudian dapatkan keputusan and then kelulusan daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia, barulah boleh pergi kepada SSM untuk tubuhkan. Maknanya kena isi borang khas berdasarkan peraturan subsidiary koperasi 2010. Dekat situ ada borang kena isi submit pada SKM, SKM yang akan bagi kelulusan. Kalau SKM tak beri kelulusan, maknanya koperasi tak boleh tubuhkan anak syarikat. Ya. Dan kalau kita tengok subsection yang kedua, tidak ada koperasi boleh beri apa-apa pembiayaan ataupun memberi pinjaman kepada anak syarikat dia tanpa dapat kelulusan daripada SKM. Ya. Dan kenapa koperasi
Kenapa kita tubuh koperasi tapi kita diberikan ruang dalam akta koperasi kita untuk tubuhkan syarikat pula? Ada siapa boleh bagi pandangan? Apa Madam tanya tadi? Soalan saya, kenapa kita ni pertubuhan koperasi tapi kita dibenarkan untuk tubuhkan syarikat? Sebab kita tahu entiti yang berbeza. Boleh faham ke soalan saya? Ni kena panggil nama ni, kalau tak panggil nama ni. Tadi Rowena ada. What is your thought? Tadi saya dalam list. Okay, saya tanya, apa pendapat you? Kita ni koperasi, ya, pertubuhan koperasi ditubuhkan berdasarkan akta koperasi. Tapi koperasi kita boleh buat bisnes macam biasa. Why kita dibenarkan untuk tubuhkan syarikat pula? Tak pasti. Okey. Any pandangan daripada rakan-rakan lain? Supaya tak Amira? mencampur adukkan keuntungan. Tak mencampur adukkan keuntungan? Yes. Syarikat tu milik siapa? Koperasi kan macam syarikat tu kan untuk buat bisnes. Koperasi ni untuk Okey. kaki tangan punya koperasi. Maknanya pada pandangan Amira, koperasi kita ni tak boleh buat bisnes ke? Boleh. Tapi cuma tak mencampur kenapa adukkan jawapannya macam kalau subsidiary buat bisnes, jadi untung dia dapat pada siapa? Syarikat. Koperasi. Syahira kata untung syarikat dapat pada syarikat. Syarikat tu milik siapa? Milik koperasi. Ya, syarikat milik koperasi. Untung dia akan dipulangkan balik dalam berapa banyak koperasi melabur dalam anak syarikat dia. Boleh nampak tak macam ni? Koperasi tubuhkan anak syarikat. Dalam syarikat, kita ada lembaga pengarah. Ya, contohnya lembaga pengarah tu ada 6 orang. Kita tahu kalau koperasi buat untung, jadi untung dia akan pulangkan balik kepada anggota dalam bentuk dividen. Kan? Setiap tahun dia akan announce 5% dividen, 10% dividen. Kemudian dia masukkan dalam tabung-tabung kebajikan yang lain. Ya, kemudian dia bagilah benefit kepada anggota. Tapi kalau syarikat, bila dia buat bisnes, dia untung dia akan diberikan kepada pelabur dia ataupun pemegang saham dia. Jadi dalam syarikat tu, siapa pemegang saham syarikat, anak syarikat koperasi? Kalau 100% saham, ya, syarikat mestilah ada pemegangan saham dalam subsidiary dia sekurang-kurangnya 50%. Jadi kalau anak syarikat ni untung, 50% tu nanti akan masuk dalam akaun koperasi, ya, bapa kepada anak syarikat tu lah. Jadi kalau untung dalam perniagaan syarikat akan diberikan kepada pemegang saham dia saja. Jadi pemegang saham di dalam syarikat, dia taklah ramai seperti koperasi. Koperasi pemegang sahamnya ada ramai anggota-anggota. Jadi siapa yang jadi board dalam anak syarikat koperasi? Mesti ada komposisi
board. Board koperasi ni contohnya koperasi kita ada anggota lembaga seramai 9 orang. Kemudian ditubuhkan anak syarikat. Anak syarikat 1/3 daripada jumlah lembaga pengarah dalam anak syarikat mestilah dilantik dari kalangan anggota lembaga koperasi kita tu tadi. Jadi 1/3. Contoh, kalau lembaga pengarah di anak syarikat adalah seramai 6 orang. 1/3 daripada 6 berapa? Dua. 1/3 daripada ya, 2 orang mesti dilantik. Ya, 2 orang dalam lembaga pengarah anak syarikat hendaklah dilantik dalam kalangan anggota lembaga koperasi bapa dia tadi ni. Ya, daripada 9 orang ALK koperasi, ambil 2 orang jadi lembaga pengarah dalam anak syarikat koperasi. Okey, jadi 2 orang yang dilantik, board koperasi dilantik sebagai board anak syarikat, dia dapat allowance sebagai anggota lembaga dekat koperasi dan juga dia dapat allowance sebab dia pegang jawatan sebagai lembaga pengarah dalam anak syarikat. Maknanya dia dapat 2 allowance. Jadi kalau koperasi-koperasi besar, ya, kita tengok orang berebut-rebut nak dapatkan jawatan dalam koperasi. Jadi mungkin koperasi yang besar tu dia ada banyak anak syarikat. Jadi banyak anak syarikat, jadi bila dia jadi board dekat koperasi, dia juga boleh dilantik sebagai board di anak syarikat. Allowance dekat koperasi pun dia dapat, allowance sebagai lembaga pengarah di anak syarikat pun dia dapat. Okey. Jadi kalau kita tengok tadi lembaga pengarah dekat anak syarikat ada 6 orang. Jadi 1/3 kita lantik daripada board, jadi 2 orang, kita tinggal 4 orang. 4 orang lembaga pengarah di anak syarikat, kita nak lantik siapa pula? Ya, kita boleh lantik daripada kalangan anggota koperasi kita ataupun kita boleh lantik orang luar yang bukan anggota koperasi atau siapa-siapa saja yang berkelayakan kompeten sebagai lembaga pengarah yang nak melabur dalam anak syarikat koperasi. Sebab anak syarikat ataupun subsidiary ni dia takbir urus dia berbeza dengan koperasi sebab dia kena ikut akta syarikat. Ya, walau bagaimanapun dia punya laporan kewangan semua perlu dibentangkan dalam mesyuarat agung tahunan koperasi sebab bapa dia, parents dia adalah asalnya daripada koperasi. Ya, itu berkenaan tentang subsidiary. Okey, jadi soalan saya, kenapa kita nak tubuhkan anak syarikat? Ya, sebab koperasi kita boleh buat semua perniagaan yang mana-mana syarikat boleh buat. Kita nak buat bisnes apa? Bisnes nak bina rumah boleh, nak buat ladang boleh, nak bagi pinjaman boleh. Apa lagi bisnes yang ada dekat dunia ni? Semua koperasi boleh buat. Tetapi ada beberapa perniagaan yang memerlukan melalui akta penubuhan dia, ya, akta pengendalian aktiviti perniagaan tersebut, ya, hanya meletakkan syarat, ya, contohnya untuk perniagaan seperti aktiviti dialisis. Ya, awak tahu tak dialisis? Yang pusat cuci darah tu, pusat dialisis center kan, untuk orang yang sakit buah pinggang, jadi dia kena cuci darah, dia kena pergi pusat dialisis. Jadi berdasarkan akta Kementerian Kesihatan, nak tubuhkan pusat dialisis hanyalah mereka ataupun institusi ataupun badan yang dibentuk melalui akta syarikat sahaja. Maknanya syarikat saja yang boleh mengendalikan aktiviti dialisis. Satu juga perniagaan
daripada Kementerian Pelancongan, MOTAC. Jadi MOTAC pun dia hanya memberi syarat kepada syarikat sahaja untuk menjalankan aktiviti inbound dan outbound. Maknanya bawa orang keluar dan juga bawa orang masuk Malaysia, ya, aktiviti pelancongan. Jadi aktiviti inbound dengan outbound tu hanya organisasi syarikat, ya, yang berdaftar dengan Akta Syarikat 1965 dibenarkan untuk mengoperasi atau menjalankan aktiviti tu. Jadi kita ni yang ditubuhkan di bawah Akta Koperasi, kita terhalang lah, maknanya kita tak boleh nak run, ya, sebab ada kekangan dari segi undang-undang. Ya, namun begitu dalam Akta Koperasi telah memberikan kelonggaran, bermakna koperasi boleh joint venture into any business yang ada kekangan, ya, seperti yang saya nyatakan tadilah. Maknanya contoh nak run business tu hanya melalui syarikat saja. Maknanya kalau bukan melalui syarikat, kita tak boleh nak buat aktiviti tu. Jadi kalau koperasi fikir, kita perlu, ya, buat aktiviti perniagaan ni sebab kita tahu, kita nampak ada peluang untuk menjana pendapatan yang lebih kepada koperasi, maka koperasi dibenarkan untuk menumbuhkan anak syarikat. Ya, dengan syarat, ya, awak boleh baca untuk peraturan-peraturan koperasi subsidiari 2010 berkenaan terma dan syarat penubuhan, ya. Aktiviti apa yang dibenarkan oleh koperasi untuk menubuhkan anak syarikat? Sekejap, saya bacakan sekejap, ya. Okey, terma dan syarat. Satu subsidiari yang dibentuk oleh koperasi hendaklah tertakluk dengan terma dan syarat berikut. Ya, subsidiari itu hendaklah menjalankan aktiviti tertentu di bawah mana undang-undang. Subsidiari yang ditubuhkan hendaklah memajukan aktiviti perniagaan koperasi. Subsidiari itu hendaklah menjana pendapatan dan manfaat bagi anggota koperasi. Jadi kalau kita nak tubuh koperasi, tapi kita buat aktiviti yang akan merugikan koperasi, maknanya tidak sesuai lah koperasi untuk tubuhkan anak syarikat. Kalau proses ataupun aktiviti perniagaan yang kita nak buat melalui koperasi dah boleh buat, tak perlu nak anak syarikat lagi. Jadi kalau kita dah ada subsidiari atau anak syarikat, ya, anak syarikat tu nak buka cawangan lain. Ya, contohnya sekarang ni dekat Selangor nak buka cawangan dekat Perak, dekat Sabah, Sarawak, ya, boleh buka cawangan tetapi dengan kelulusan SKM terlebih dahulu. Okey, ini berkenaan tentang subsidiari. Kemudian berkenaan tentang Seksyen 21 adalah berkenaan tentang koperasi boleh wujudkan gadaian untuk faedah koperasi. Yang Seksyen 21 ni dia agak panjang. Apa yang saya nak ringkaskan kepada anda semua berkenaan Seksyen 21 adalah koperasi ada hak untuk mewujudkan lien, ya, bagi untuk faedah koperasi. Maksud lien di sini adalah, ya, dalam bahasa Melayunya adalah hak untuk memegang ataupun mengekal milik harta kepunyaan orang lain sehingga hutang orang itu dilepaskan. Ya, macam gadaian lah, kita boleh possession of that property. Seksyen 22, ya, lien dan tolakan berkenaan dengan share, pulangan atau kepentingan anggota koperasi. Ya, Seksyen 22 bermaksud koperasi ada hak untuk dengan koperasi. Ya, maknanya dia boleh, koperasi boleh memegang, ada hak lien tersebut lah.
Seksyen 23 adalah berkenaan semua share, iuran, pulangan atau kepentingan tidak boleh dikenakan penahanan ataupun penjualan kecuali untuk koperasi menolak apa-apa hutang yang perlu dibereskan oleh anggota terhadap koperasi. Contoh kalau koperasi anggota tu dia berhenti ke ataupun anggota tu meninggal dunia dan sebagainya, koperasi ada hak untuk memegang lian ni lah. Seksyen 24 adalah berkenaan tentang kuasa untuk memperlakukan harta dan pulangan atau kepentingan anggota-anggota yang mati. Kalau wang dan harta share yuran yang dipunyai oleh anggota tersebut, kita nak bagi pada siapa? Jadi berkenaan dengan seksyen 24, kalau anggota yang meninggal dunia itu adalah orang Islam, maka koperasi kena bagi kepada wakil yang di sisi undang-undang lah, contohnya kepada wakil anggota tersebut lah. Dia bukan menerima harta tersebut, tapi dia hanya sebagai pemegang amanah sahaja sebelum harta tersebut diagihkan mengikut hukum faraid. Jadi kita tahu hukum faraid dia ada beberapa pecahan dia, 1/berapa-berapa kan, untuk anak berapa portion dia, anak lelaki, anak perempuan, untuk ibu, bapa, isteri. Jadi dia kena ikut pengagihan mengikut Islam lah. Kalau yang meninggal itu adalah anggota yang bukan Islam, bukan Muslim, maka dia akan diberikan hak untuk menguruskan kepada penama-penama yang dinyatakan di dalam borang-borang penama. Jadi contohnya, kalau seseorang anggota itu meninggal dunia, boleh tak keanggotaan anggota tersebut diwariskan kepada waris dia? Dia kena tengok nama ni, senang sikit nak panggil nama. Azwin, ada Azwin? Ada. Faham tak soalan saya tadi? Kalau anggota tu dah tak ada, boleh ke dia wariskan? Contohnya, anggota ni dia meninggal dunia, dia ada anak. Dia ada anak lah. Anak lelaki, anak perempuan. Jadi boleh tak anak dia sambung keanggotaan bapa dia, arwah bapa dia? Contohnya nombor anggota koperasi bapa dia adalah 002020. Jadi bila dia disambung keanggotaan, boleh tak dia ambil nombor keanggotaan bapa dia? Tak. Tak? Ingat tak lagi tentang kalau awak tengok pada seksyen 9, pendaftaran koperasi hendaklah menjadi pertubuhan perbadanan. Kalau kat situ yang mana koperasi ni kekal turun-temurun. Kalau anggota tu pun meninggal pun koperasi masih ada. Jadi dalam konteks koperasi, anggota koperasi yang meninggal dunia, dia punya keanggotaan dia boleh disambung oleh waris dia jika waris dia layak. Contohnya kalau yang meninggal itu, anggota yang meninggal itu, bapa tu, dia merupakan anggota koperasi polis. Jadi boleh tak anak dia menyambung keanggotaan bapa dia yang meninggal ni? Kena tengok syarat, adakah anak dia pun anggota polis ataupun anak dia adalah
Sesiapalah yang mengikut syarat kelayakan koperasi itu? Oh, tapi madam, kalau anak dia bukan anggota polis ke Ya, apa? kalau waris dia ataupun anak dia tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi anggota Kalau anak dia bukan apa dia? anggota polis? Kalau anak dia bukan anggota polis, tak boleh Oh, lah. dia ikut syarat juga. Jadi dia, ya, general rule dia di sini adalah waris ataupun penama boleh menyambung keanggotaan koperasi anggota yang meninggal jika waris ataupun orang tersebut memenuhi syarat-syarat menjadi anggota koperasi tersebut. Oh, okay Okey, madam. jelas? Jelas. Alright. Kenapa orang ataupun waris nak sambung keanggotaan koperasi bapa dia? Sebab bapa dia contohnya dah join koperasi tu dah 30 tahun yang lepas. Ya, jadi banyak benefit-benefit yang mungkin yang boleh diterima oleh waris dia lah. Yang itu yang kita kata dia boleh sambung. Tapi contohnya kalau anggota yang bukan Muslim yang dia tidak memenuhi syarat nak jadi anggota koperasi tu, dia tidak layak lah. Contohnya macam anak dia tu lahir dekat luar negara, bukan merupakan warga negara Malaysia. Jadi kena tengok balik syarat-syarat nak jadi anggota koperasi. Okay, kita sambung. Section 25 berkenaan tentang deposit oleh atau bagi pihak kanak-kanak. Kita tahu nak jadi anggota koperasi kalau koperasi sekolah sekurang-kurangnya berumur 12 tahun ke atas. Ya, walau bagaimanapun koperasi boleh menerima deposit datangnya daripada kanak-kanak. Ya, kalau dia join interventure koperasi untuk bersama-sama bersama-sama dia menyumbang sebahagian deposit untuk operasi perniagaan koperasi. Jadi bila dia sumbangkan deposit, contoh koperasi ada keuntungan, jadi pengagihan keuntungan itu boleh diberikan balik kepada kanak-kanak tersebut bagi pihak boleh diberikan kepada penjaga ataupun kepada kanak-kanak lah. Yang ini kebanyakan Seksyen 25 dan sebagainya yang untuk topik minggu ni dia tidaklah kritikal masuk dalam soalan exam dan sebagainya, tapi sebagai orang yang belajar tentang koperasi, you all kena tahulah tentang seksyen yang ada dalam Akta Koperasi. Seksyen 26 masih ingat lagi kelayakan umum menjadi anggota koperasi ada 3. Warga negara Malaysia umur 18 tahun ke atas, dan yang ketiga tu antara 3 yang kena penuhilah, sama ada bermaus tautin ataupun bekerja ataupun mempunyai tanah di kawasan operasi koperasi, ataupun ada lagi syarat tambahan lain yang dinyatakan di dalam Undang-Undang Kecil Koperasi secara spesifik. Ya, jadi Seksyen 26 perlu dibaca bersekali dengan Seksyen 27. Jadi kalau nak jadi anggota koperasi, orang itu kita tahu orang tu tak waras, kita tahu orang tu gila. Jadi orang itu tak layak nak jadi anggota koperasi tersebut. Ya, gila ataupun dia diisytiharkan bankrupt. Ya, apa lagi Seksyen 27? Tapi yang masih ingat? Ya, gila, bankrupt ataupun disabitkan masih lagi berkuat kuasa, sabitan atas kesalahan boleh daftar ataupun telah dibuang daripada menjadi anggota tapi masih lagi tak lepas tempoh 1 tahun. Jadi macam mana proses nak jadi anggota koperasi? Ya, kita kena refer pada Undang-Undang Kecil 12. Ya, saya buka Undang-Undang Kecil 12. Yang undang-undang kecil ni saya akan update yang baru. Saya tak sempat lagi nak update untuk UK yang barulah sebab yang ni yang outdated punya version kan. Okey. Pertama, ya, orang itu dia kena isi borang dalam
ikutlah masing-masing punya koperasi kan ada borang yang tersendiri untuk jadi anggota koperasi. Isi borang hantar kepada setiausaha ataupun ke pejabat koperasi lah. Jadi bila dia isi borang, kena bayar bersekali dengan duit fee masuk. Ya, hantar borang bersekali dengan duit fee masuk. Jadi fee masuk berapa ringgit dinyatakan dalam undang-undang kecil masing-masing. Tiap-tiap permohonan menjadi anggota hendaklah disertakan dengan fee masuk sebanyak berapa ringgit. Jadi kalau standard undang-undang kecil yang standard biasanya fee masuk dalam RM30 tak silap saya RM30, RM20 macam itulah. Ya, dia dijadikan sebagai duit, orang kata duit proses lah. Jadi maknanya bila dia diterima menjadi anggota koperasi, duit fee masuk ni contohnya nanti kalau bila dia berhenti ke atau ditamatkan keanggotaan, dia tak boleh nak claim balik duit fee masuk ni. Ya, dia jadi duit wang hangus. Kalau permohonan dia ditolak oleh lembaga, ya, dia akan dikembalikan baliklah duit fee masuk ni. Jadi berapa ringgit ni tertakluk kepada koperasi masing-masing. Kebiasaannya paling mahal pun dalam RM30 lah. Ya, dia takkan lebih daripada RM50, RM100. Ya. Jadi fee masuk mungkin berbeza bagi contohnya bekas anggota yang memohon untuk menjadi anggota semula dikenakan fee masuk sebanyak mungkin kalau dulu nak join awal-awal RM30. Ya, kemudian dia keluar ataupun dia berhenti ataupun dia ditamatkan, dia buang ke dan sebagainya, dia nak join balik jadi anggota koperasi yang sama, dia dikenakan fee masuk mungkin sama harga RM30 ataupun ada koperasi yang dia letak nilai yang lebih tinggi. Ya, mungkin alasannya mungkin nak bagi sikit pengajaran kepada anggota koperasi itulah. Ya, jadi berbeza. Penama atau wakil yang sah kepada anggota yang mati jika memohon untuk menjadi anggota dalam tempoh, ya, contohnya berapa? 3 bulan, 6 bulan selepas kematian anggota itu tidak dikenakan fee masuk. Ini yang saya mention tadi tentang keanggotaan anggota yang meninggal, boleh tak waris ataupun penama dia nak mohon jadi anggota koperasi. Ya, jadi kalau dia maknanya keanggotaan tu dia bukanlah secara automatik. Contohnya kalau bapa dia meninggal, dia tak terus sambung keanggotaan bapa dia. Maknanya dia kena isi borang baru sama macam nak mohon jadi anggota biasa. Tetapi dia dapat nombor anggota bapa dia tu tadi. Ya. Dan semua fee masuk hendaklah dikreditkan dalam akaun untung rugi koperasi. Ya, dah isi borang, bagi duit fee masuk, kemudian Undang-Undang Kecil 15. Undang-Undang Kecil 15, permohonan menjadi anggota hendaklah dipertimbangkan oleh anggota lembaga dalam mesyuarat anggota lembaga yang mana boleh menerima atau menolak satu permohonan itu. Ya, lembaga hendaklah memaklumkan secara bertulis kepada pemohon dalam tempoh tidak lewat daripada 30 hari selepas keputusan dibuat ke atas permohonan mereka. Itu yang saya bincangkan minggu lepas. Bermakna bila anggota lembaga koperasi dapat terima borang permohonan, ada orang nak jadi anggota koperasi, anggota lembaga kena pertimbangkan, maknanya dia kena tengok dari segi syarat-syarat koperasi. Kena tengoklah. Dan kalau lembaga tak nak terima orang tu, dia tak perlu pun nak bagi surat tunjuk sebab kepada orang tu. Maknanya kami anggota lembaga koperasi membuat keputusan untuk tidak menerima kerana tak payah. Kalau tak setuju, kalau tak nak terima, terus pulangkan balik kepada ya. Kalau tak nak terima, tak perlu nak bagi alasan kepada individu tersebut kenapa koperasi ini menolak permohonan dia. Ya, jadi bersekali dengan borang yang diterima oleh anggota tersebut, ya, seseorang yang nak jadi anggota koperasi itu dia kena menandatangani satu ikrar. Ya, ikrar ini adalah akuan anggota
bahawa bila dia memohon nak jadi anggota koperasi ini, dia berjanji bahawa dia akan terikat dengan undang-undang kecil ataupun apa jua aturan, dan juga dia berikrar dia declare, dia isytiharkan diri dia adalah bukan seorang yang bankrupt, bukan yang seorang yang masih lagi berkuat kuasa sabitan atas kesalahan boleh daftar, dan dia tidak pernah dibuang daripada menjadi anggota koperasi. Jadi kalau anggota lembaga, bila dia mendapati ada orang yang menipu dalam ikrar, maknanya dia boleh disingkirkan daripada keanggotaan koperasi. Ya, kemudian bila ALK dia dah menerima, contohnya setuju untuk menerima permohonan anggota tersebut, ya, anggota tu kena bayar modal share. Siapa lagi yang nak masuk ni? 5 suku baru nak masuk ni. Ke dah terkeluar tadi? Ya, dia kena bayar share. Ya, menurut Seksyen 28 Akta, tiap-tiap anggota yang telah menjeraskan bayaran berapa ringgit share boleh melaksanakan segala hak, kewajipan, liability sebagai seorang anggota. Ya, berapa ringgit tertakluk kepada koperasi masing-masing. Ada yang minta 100, ada yang modal share 200, ada yang modal share 500, ada modal share 1000, ada juga yang 5000. Jadi bergantung kepada undang-undang kecil koperasi masing-masing. Ya, ini modal share, merujuk kepada modal share. Jadi bila dia dah penuh modal share dia, contoh kat sini 100, dia dah cukup bayar 100, baru dia ada hak untuk hadir mesyuarat, untuk menikmati kemudahan perkhidmatan yang disediakan oleh koperasi, dia ada hak untuk memberikan usul di dalam mesyuarat agung, dia ada hak untuk menerima dividen yang dikeluarkan oleh koperasi. Jadi hak-hak dia lah, dan juga kewajipan yang lain. Seterusnya, Seksyen 28 Akta. Ni cross refer balik kepada Seksyen 26 tadi Seksyen 26 pula. Undang-Undang Kecil 16 adalah perkara yang sama dengan Seksyen 28. Seksyen 33 berkenaan tentang pemegangan saham dalam koperasi. Sekatan. Dalam sesebuah koperasi, ada sekatan berapa banyak saham yang kita boleh labur dalam koperasi. Setiap anggota koperasi hanya dibenarkan memegang saham ataupun melabur berapa banyak modal share dia, tidak lebih daripada 1/5 daripada modal share koperasi. Contohnya, keseluruhan modal share koperasi adalah sebanyak 1 juta ringgit. 1/5 daripada 1 juta berapa ya? Satu per 5 daripada 1 juta ringgit Malaysia berapa ringgit? 1 juta dia. 200,000. Ya, seorang anggota tak boleh lebih labur saham ataupun share dalam koperasi dia tak lebih daripada RM200,000. Sebabnya kenapa? Sebab kita tak nak monopoli oleh orang-orang tertentu. Sebab kita tahu koperasi, semua anggota boleh letak berapa banyak saham yang dia nak kan. Kalau dia orang yang kaya, dia tahu koperasi ini sentiasa memberikan keuntungan yang banyak, bisnes yang maju, setiap tahun bagi dividen 10%. Kalau tahun ni ASB bagi dividen berapa persen? Awak tak melabur dalam ASB ke? Tak. Belum lagi, madam. Belum lagi? Tak ingat madam. Tak ingat. Dah. Berapa Tidak persen? BSP ada.
KWSP ada. Dah boleh dah nak mohon Asina ni tak berapa lama dah Januari. Jadi kalau ASP pun makin lama kita tengok tahun setahun makin sikit dividen yang diisytiharkan diberikan kepada pencarum-pencarum dia. Kalau tahun ni berapa? 4%, 4.5, 4.5. Jadi kalau koperasi, paling banyak koperasi boleh isytiharkan dividen 10%. Dan boleh lebih lagi daripada 10% dengan kelulusan SKM. Kalau memang koperasi tu buat untung banyak. Ya, jadi mungkin orang-orang yang ada harta banyak, duit banyak, dia tahu koperasi ni beri keuntungan yang banyak, boleh bagi 10%, tiap-tiap tahun 10%. Jadi dia letak, contohnya dia boleh letak 500,000 daripada total jumlah modal share koperasi tu 1 juta. Jadi tak boleh lah sebab kita kena tengok balik prinsip koperasi. Prinsip-prinsip koperasi, keadilan, kesamarataan. Jadi kena ada sekatan kepada pemegangan saham. Jadi seseorang anggota tak boleh lebih 1/5 daripada modal share koperasi untuk laburkan ataupun untuk beri untuk letaklah saham dia, untuk ambil saham dia dengan koperasi berapa banyak. Berkenaan dengan Seksyen 34 tertakluk pada Seksyen 33. Ni apa saya pun dah lupa dah. Berkenaan tentang sekatan pemindahan ataupun gadaian share. Boleh tak kalau contohnya saya adalah anggota koperasi, suami saya pun adalah anggota koperasi yang sama. Boleh tak saya nak pindahkan saham saya kepada suami saya? Jawapannya boleh, tetapi tertakluk juga kepada Seksyen 33, bermakna saya tak boleh nak bagi lebih daripada, maknanya bila saya nak terima saham daripada suami saya tu, saya tak bolehlah lebih 1/5 daripada modal share koperasi. Itu berkenaan tentang pemegangan saham. Kemudian ikrar anggota ni yang berkenaan tentang akuan. Maknanya bila dia dah memohon isi borang kepada koperasi tu, dia menandatangani akuan. Akuan bahawa dia akan ikut undang-undang kecil, mematuhi segala peraturan dan sebagainya. Penama Undang-Undang Kecil 18, Muslim menamakan wakil sebagai pentadbir sahaja. Contohnya kalau didapati anggota yang Muslim itu tidak ada pentadbir, tak ada orang yang sesuai untuk menguruskan harta dia kalau dia meninggal kan. Jadi maknanya koperasi kena lantik pegawai pentadbir pusaka lah untuk jadi mungkin duit itu nanti akan masuk dalam jadi kumpulan wang yang tak dituntut. Kalau bukan Muslim, boleh menamakan seorang atau lebih orang sebagai penama. Penama boleh jadi anggota, ini saya dah jawab tadi, boleh. Tapi tertakluk kepada syarat koperasi, syarat menjadi anggota koperasi. Liability anggota dan bekas anggota menurut Seksyen 34A liability anggota dan bekas anggota hanya terhad kepada berapa share yang dia ada dengan koperasi je. Contohnya, kalau koperasi buat bisnes and then koperasi rugi, perlu menanggung kerugian, perlu membayar kerugian kepada orang lain, bermakna koperasi tak boleh nak tak boleh nak minta anggota untuk tanggung rugi. Contohnya koperasi anggota tu dia ada saham dengan koperasi sebanyak 10,000 saham dan dia punya modal yuran, modal saham. Jadi maknanya koperasi boleh menggunakan 10,000 saham ataupun yuran yang anggota tu ada. Maknanya kerugian tu hanya setakat berapa banyak saham dan juga yuran dia yang dia ada dengan koperasi. Maknanya dia tak perlu nak menanggung lebih daripada saham dan yuran yang dia ada. Dan Seksyen 35, liability bekas anggota adalah sehingga 2 tahun dari tarikh dia berhenti dengan koperasi. Kalau bekas anggota lah.
Kemudian terhenti, ini saya dah bincangkan dalam kelas minggu lepas. Terhenti jadi anggota koperasi kalau dia mati, kalau dia menarik diri sendiri dengan mengeluarkan notis, ataupun dia dibuang daripada berdasarkan dia dibuang melalui kesalahan dalam akta ataupun dia dibuang melalui mesyuarat agung tahunan. ALK juga boleh pecat anggota kalau dia buat ikrar palsu ataupun akuan palsu, ya, ataupun dia hilang kelayakan yang kita kena tengok syarat kelayakan dia lah bila dah hilang kelayakan, ataupun dia ditambatkan keanggotaan dalam mesyuarat agung, ya, ataupun dia gagal jelaskan share minimum dia. Contohnya share minimum dia 100 pun dia tak boleh nak bayar dalam cat anggota kalau anggota tu gagal jelaskan yuran. Kalau yuran yang saya mention pada awal-awal kelas, yuran tak semua koperasi dia mengenakan yuran kepada anggota. Modal yuran hanya dibayar oleh anggota kalau koperasi tu menjalankan aktiviti pinjaman saja. Macam mana koperasi nak rolling duit, nak bagi anggota dia pinjaman, ya, maknanya tiap-tiap bulan anggota koperasi akan bayar yuran, modal yuran. Contohnya RM50, RM30, RM20. Tiap-tiap bulan kena bayar untuk koperasi buat aktiviti pinjaman. Kalau anggota nak tarik diri, boleh dengan syarat kena beri notis yang munasabah berapa bulan. Notis berapa bulan kepada koperasi. Dan yang seterusnya, pengantungan dan pembuangan anggota menurut Undang-Undang Kecil 23, ya, setiap anggota yang digantung perlulah diberikan hak untuk didengar, hak untuk membela diri di dalam mesyuarat agung. Ya, yang nak putuskan di dalam mesyuarat agung dengan undi sekian, undi majoriti lah. Ya, dan kemudian bagaimana tentang penyelesaian wang anggota yang mati, ya, yang menarik diri, yang dibuang dan sebagainya ada dinyatakan dalam Undang-Undang Kecil 24 yang saya dah mention dalam kelas minggu lepas. Okey, itu sahaja. Ada sebarang soalan? Saya rasa saya tak bagi lagi slide ni kan? Nanti saya akan upload dalam Google Classroom. Okay, ada sebarang soalan? Tak ada. Tak ada? Kejap. Amsyah dah masuk kan? Fatihah ada. Emilia ada. Rusdi Madam ada tik saya. Ada, sekejap ya. Ada. Kita tengok orang yang tak ada ni. Nur Ain, Arif Fikri, Nik Nur Emilia. Saya ada, madam. Siapa yang saya tu? Madam, Siapa saya tu? Saya tak nampak ni. Syaril Aiman. Syahril Aiman. Syaril Aiman. Okey. Arif Fikri? Tak ada. Emilia ada. Nik Nur Emilia? Saya, madam. Safiuddin? Emilia. Nik Nur Emilia dengan Emilia sama ke? Oh, Safiuddin ada. Nik Nur Emilia? Saya. Okey. Sini ada. Fatih ada, Fatih. Ada, Alright. madam. Kenapa nama Emi ada dua? Kenapa nama Amy ada dua? Saya pun tak tahu ni. Ke awak ada join menggunakan email yang lain ke? Tak, email Tak apalah, nanti saya tengok balik.
Berkenaan tentang assignment, saya dah post dalam Google Classroom, dalam WhatsApp group pun saya dah mention. Jadi kalau boleh pilih awal lah. Kalau pilih awal yang soalan 2 soalan yang ke bawah tu adalah soalan yang senang sedikit lah bagi saya. Walaupun dia senang, jadi soalan